Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kurnianya kita boleh menyambung Darah Hadis 40 karya Imam An-Nawawi yang masuk pada siri yang ke-12. Kedua kalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur, Jabatan Pengajian Islam, Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum UTH. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pagi ini kita akan menyambung Darah Hadis 40 karya Imam An-Nawawi pada hadis yang ke-12 yang bertajuk melakukan kerja yang berfaedah. Wa qala al-musannif rahimahumullahu taala wa nafa'ana bilumi amin. Dan musannif ataupun pengarang kitab berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Maksudnya daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada faedah baginya ataupun perkara yang tidak ada kena-mengena dengannya. Hadis ini adalah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi serta lainnya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah antara sahabat yang sentiasa melazimi majlis ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak mengambil pengajaran dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan antara hadis yang dipanggil sebagai al-jawami al-kalim, yang mana dinyatakan bahwa kalimah hadis ini adalah ringkas, padat, namun ianya mengandungi himpunan-himpunan yang meringkaskan beberapa kaedah dan manfaat yang berguna bagi kehidupan dunia serta kebahagiaan di akhirat. Daripada hadis ini kita boleh mengambil beberapa pengajaran. Yang pertama adalah dinyatakan iqamatil mujtami al-fadil. Maksudnya adalah membina masyarakat yang mulia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan tumpuan perhatian yang sangat serius terhadap keselamatan umatnya, supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi, penuh dengan kesepakatan, tanpa ada wujudnya permusuhan, perbalahan di antara mereka. Begitu juga Islam memberi perhatian terhadap keselamatan individu. Islam mengharapkan individu dapat hidup di dunia ini dalam keadaan bahagia, sejahtera, mesra, sama ada secara fizikal ataupun secara spiritual,
serta dapat memuliakan orang lain, tidak disakiti, tidak dizalimi, sehingga umat Islam ketika mereka ini adalah keluar daripada dunia, mana ketika meninggalkan dunia, memperolehi kejayaan di dunia dan akhirat, mana dia mendapat husnul khatimah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di antara punca yang paling banyak menimbulkan perpecahan di kalangan umat manusia, merosakkan masyarakat, mencetuskan kebiasaan, ialah campur tangan sebagian manusia yang lain terhadap urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengannya. Contohkanlah biasanya berlaku pada hari ini. Terkadang ada setengah orang mengambil gambar, mengambil video, ataupun mengambil apa-apa maklumat yang terkadang tidak ada kena-mengena dan kaitan dengannya, bahkan tiada faedah. Kemudian benda ini pula diviralkan. Dan benda ini menimbulkan istilahnya orang panggil masalah yang ada dalam media sosial. Jadi hanya karena masalah tersebut hanya timbullah perpecahan, pergaduhan, perbalahan di antara umat manusia. Oleh itu, kita perlu menghindari perkara-perkara tersebut supaya kita tidak terjerumus terhadap masalah orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan kita. Kemudian juga kita istilahnya meninggalkan perkara yang membawa mudarat kepada kita sendiri dan kita mengambil perkara yang membawa manfaat kepada kita. Pengajaran yang kedua dinyatakan al-istihal bima la ya'ni tadyi'un wa'unwani du'fil iman. Menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan dengannya adalah merugikan, kerugian, dan tanda kelemahan iman. Di sini dinyatakan bahwa manusia hidup di dalam dunia ini dikelilingi oleh ramai kalangan manusia yang lain, dan kita juga istilahnya mengalami kesibukan, perhubungan yang banyak berlaku dalam berbagai bentuk dan jenis. Seorang Muslim adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia amalkan, dan apa yang telah dia cakapkan. Jadi perkataan, amalan, dan perbuatan ini adalah sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, apabila seseorang ini menyibukkan diri dengan segala yang ada di kisahnya yang tidak ada kena-mengena dengannya, maka perkara ini boleh melalaikan tanggung jawab dia sebagai seorang Muslim, kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Jadi sekiranya dia menyibukkan perkara tersebut, maka perkara tersebut dianggap sebagai perkara yang sia-sia, serta menunjukkan bahwa orang ini adalah orang yang lemah dari sisi iman, kerana orang ini mencampuri urusan orang lain yang memang tidak ada faedah baginya. Dinyatakan dalam suatu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki daripada kalangan sahabat berkatalah kepada orang lain. Kemudian faqala rajulun, maknanya di sini ketika ada seorang lelaki menyatakan seorang sahabat tengah meninggal, berkata kepada orang, mencerita. Kemudian ada orang cerita lagi, berkata, absir bil jannah, semoga dia mendapat kebaikan dengan surga. Kemudian baginda menegur, awala tadri
fala'allahu takallama fi ma la ya'ni aw bahila bima la yankusuh. Ada engkau mengetahui mungkin dia telah berbicara kepada sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengannya ataupun tiada faedah baginya, ataupun dia bahil terhadap sesuatu yang tidak membawa kekurangan baginya. Ini adalah teguran Rasulullah kepada seorang sahabat. Kemudian juga Ibn Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Abi Dzar radhiyallahu anhu, dinyatakan bihasabi imri'in minas sarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'ni. Seseorang ini dianggap melakukan suatu perbuatan yang tak elok ataupun dikira mana mendapat kejahatan kerana sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya. Jadi dia sendiri pun tak tahu bahwa benda ini adalah benda yang elok. Kemudian memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan. Jadi perkara contohlah, kadang setengah orang pada hari ini keburukan diri sendiri pun kadang tak tahu, tapi memburukkan orang lain. Kemudian urusan sendiri pun kadang terbiar, tapi dia sibuk dengan urusan orang lain. Ini adalah dinyatakan sendiri oleh Rasulullah, maknanya terkadang dia ini tak tahu urusan sendiri, tapi sibuk dengan lain. Terkadang dia ini sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada kemana, manakala perkara yang wajib ditinggalkan. Kemudian ini adalah sebagai pengajaran yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan hadis yang diambil daripada istilahnya perkara yang tak perlu untuk kita ikut campur tangan. Kemudian pengajaran yang ketiga dinyatakan al-i'rad amma la ya'ni tariqus salamati wan najah. Berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan, perkara yang tidak ada faedah, adalah jalan kita an-najah, selamat, serta kita ini adalah kejayaan. Apabila seorang Muslim menyedari kewajiban dan tanggungjawab mereka, maka dia akan sibuk untuk istilahnya berhubung dengan perkara-perkara yang memang menjadi tanggungjawab mereka lah. Memberi tumpuan kepada perkara yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban. Kerana perkara yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah dekat akhirat. Oleh itulah sekiranya dia memang betul-betul yakin tahu perkara ini tidak ada manfaat, maka dia akan meninggalkan. Karena baginya meninggalkan perkara yang tidak ada bermanfaat baginya adalah jalan keselamatan serta jalan kejayaan menuju kehidupan yang sejahtera, menuju kehidupan abadi dekat akhirat nanti. Jadi sekiranya kita mengetahui bahawa perkara yang kita perlu, yang perlu sajalah, bukan perkara yang tak perlu. Kalau tak perlu, untuk apa kita nak, istilahnya orang panggil nak sibukan. Contohlah, istilahnya benda-benda adalah benda yang sering kita lakukan. Benda-benda yang berhubungan dengan dunia. Kalau istilahnya perkara yang berkenaan dunia, istilahnya perkara yang memerlukan banyak masa, memerlukan banyak tenaga. Kalau tidak ada faedah, tak ada manfaat, untuk apa kita nak istilahnya jalankan, kita lakukan atau kita amalkan. Jadi elok kita tinggalkan. Jadi istilahnya kalau ada masalah apa-apa, mana kalau kita diam maka akan selamat. Lebih elok kita untuk selamat. Kemudian amalan-amalan yang baik ini dah banyak. Amalan-amalan yang istilahnya membawa manfaat kepada kita ini dah banyak sangat dinyatakan dalam hadis. Antaranya diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah dinyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahsana ahadukum
islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha yuktabu lahu bimisliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya di antara kamu memperelok Islamnya, maka setiap kebaikan yang telah diamalkannya akan ditulis 10 hinggalah 700 kali ganda. Jadi ditulis 10 dengan sesamanya hingga kemudian dilipat gandakan hingga 700 kali ganda. Sangat-sangat banyak. Manakala dinyatakan wa kullu sayyi'atin ya'maluha yuktabu lahu bimisliha. Sekiranya perkara yang tak elok ataupun yang buruk, maka sekiranya diamalkan hanya ditulis satu saja. Ini nak menunjukkan bahawa jalan menuju kebaikan, jalan menuju amalan-amalan baik adalah dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap seorang mengamalkan satu pun dah dikira 10, bahkan sampailah kepada 700 kali ganda pahala. Kemudian pengajaran berikutnya yaitu al-qalbu al-mashhul billahi ta'ala mu'ridun amma la ya'ni min su'unil khalqi. Hati yang sentiasa sibuk dengan Allah SWT tidak mempedulikan urusan orang lain yang tidak berkenaan dengannya. Dinyatakan bahawa setiap Muslim yang beribadah kepada Allah SWT seolah-olah dia melihatnya, menghadirkan dirinya untuk menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah dekat ataupun hampir dengannya. Dinyatakan juga bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia katakan, dan apa-apa yang dia istilahnya lakukan di dunia ini adalah sentiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah dinyatakan sesiapa yang menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan, tiada manfaat baginya, maka perkara ini menunjukkan bahawa dia tidak menghadirkan diri kepada Allah. Dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya sekiranya kita masuk suatu ruangan dan dalam ruangan itu ada CCTV, kita macam diawasi, maka ketika itulah kita akan fokus. Demikian juga kalau kita yakin bahawa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan fokus, akan khudur hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan istilahnya semakin yakin, semakin istilahnya percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah mengawasi semua amalan-amalan yang kita lakukan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar bidang tasawuf, dinyatakan min alamati iradillahi ta'ala 'anil 'abdi ayyajhala suhlahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah berpaling daripada seorang hamba ialah menjadikan kesibukannya kepada perkara yang tiada berkenaan dengan dirinya. Jadi na'udzubillah, janganlah berlaku kepada kita. Jadi sekiranya Allah dah berpaling kepada seorang hamba, apa yang akan kita buat? Karena kita ini seorang hamba, maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan semoga Allah sentiasa memberi rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pengajaran yang kelima dinyatakan ma ya'ni al-insan minal umur wa ma la ya'ni. Maksudnya adalah perkara-perkara yang tidak perlu dan tidak berkenaan dengannya bagi manusia. Di antara perkara yang diperlukan oleh manusia ialah sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup sebahagian hari. Ataupun seharian ini kita memerlukan
Contoh mungkin seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, serta seumpama. Begitu juga berkenaan dengan perkara yang berkenaan dengan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Adapun selain daripada perkara-perkara tersebut adalah kita tidak memerlukannya. Di antara perkara yang tidak diperlukan oleh manusia seperti matlamat dunia yang melebihi daripada keperluan asas ataupun hajat, yaitu doruriyat dan hajiyat. Contohnya seperti memperbanyak harta benda. Kalau kita dah cukup lah makan sehari, istilahnya dah ada makanan, minuman, tempat tinggal, dan elok nak tambah-tambah lagi. Kadang istilahnya untuk menambah perkara tersebut kadang memberatkan diri kita sendiri. Contoh, mungkin kerja ini daripada pagi pukul 8 hingga pukul 5 dah cukup. Kemudian makanan, minuman dah cukup. Tempat pun dah selesa, kereta dah ada semua. Tapi kerana istilahnya kadang kita nak yang lebih daripada perkara tersebut ataupun melampau sikit, sehingga kita mengambil OT ataupun istilah overtime untuk mendapatkan lebih, istilahnya duit lebih, kan untuk beli yang lebih elok katanya. Padahal benda ini tiada manfaat pun bagi kita. Contohlah handphone dah cukup, handphone biasa, kadang nak yang lebih. Jadi inilah kadang macam tak ada faedah bagi kita. Dah cukup handphone untuk istilah kehidupan harian, untuk keperluan yang kita gunakan yang perlu. Ini adalah antara perkara-perkara yang dinyatakan jangan istilahnya kita sibuk hanya untuk mencari perkara yang kadang tidak perlu bagi kita. Dah cukuplah. Sekiranya kita melebihkan sendiri, melampau, jadi kita penat sendiri. Jadi apa gunanya kalau kita penat? Tetapi benda ini kadang tidak ada manfaat pun bagi kita dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat. Ini kalau kita pikir secara lebih mendalam. Kemudian juga contohlah kadang berkenaan dengan perkara-perkara yang harus. Kadang bukan istilahnya tahap harus ini, tak harus yang kadang tak perlu pun. Karena istilahnya sebagai seseorang manusia ini kadang memang sentiasa berhubung dengan orang lain. Mungkin contoh tentang hajat ataupun istilahnya hajat yang tidak perlu pun. Kalau hajat ini adalah suatu perlu, tapi ini istilah panggil tahsiniyat, tahap tahsiniyat. Kalau hajat adalah suatu keperluan, ini dah tahsiniyat. Handphone kita dah satu, cukuplah. Nak beli dua. Kereta dah satu. Kenapa kita nak beli dua? Cukuplah satu. Jadi kita boleh jalan, istilah dah selesa. Kenapa kita tambah-tambah? Kalau tambah-tambah, kadang kita berfikir. Jadi kalau sekiranya menambah, akan ada istilahnya perkara yang perlu kita ambil. Contohlah, kalau mungkin dalam kehidupan kita punya kereta satu, maka cukuplah bulan-bulan untuk membayar satu. Tapi kalau dua, kita menambah lagi, memberatkan kita sendiri. Oleh itulah dinyatakan juga di dalam suatu hadis yang diriwayatkan dari Muaz, yaitu dinyatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhazuna bima takallama bihi. Faqala sakilatka ummuka ya Mu'ad. Wa hal yakubu an-nasu ala wujihim finnar aw qala manakhirihim illa hasaida al-sinatihim. Wahai Rasulullah, apakah kita ini akan diazab, dipersoalkan dengan semua perkara yang kita bicarakan? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak ada sesuatu yang akan menyebabkan muka manusia di dalam neraka selain hasil lidah mereka. Jadi oleh itulah dinyatakan sekiranya walaupun perkara-perkara yang mubah, perkara yang istilahnya yang panggil macam mubah biasa, tapi kalau kita perkara-perkara mubah ini membawa kepada perkara yang tak elok, karena memang perkara pertama ini mubah, dari mubah hanya menjadi perkara yang makruh, dari makruh hanya menjadi perkara yang haram. Dari awal istilahnya kita tidak mengambil berat perkara tersebut, itulah yang akhirnya
perkara tersebut akhirnya mengarah kepada perkara yang tak elok. Jadi sekiranya kita tidak mencegah ataupun tidak mengawal perkara tersebut, oleh itulah kita boleh istilahnya orang panggil akan terbawa kepada perkara-perkara yang elok. Karena contoh, kalau kita dah lebih duit, mungkin lebih duit, lebih yang lain, sehingga kita nak beli yang lain kadang tak ada faedah. Kemudian kita pun menganggap perkara yang ini adalah perkara yang remeh-temeh, sehingga dalam keadaan lain kita sibuk dengan perkara dunia, sehingga melalaikan kehidupan di akhirat. Kemudian melalaikan kita kepada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh itulah dinyatakan sekiranya perkara ini berlaku, maka kita melakukan perkara yang memang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dinyatakan bahwa Rasulullah SAW, kalamu ibni Adam alaihi la lahu illal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari wa zikrullah. Percakapan anak Adam adalah kerugian kepadanya kecuali amal ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh itulah sekiranya kita nak bercakap, perlulah kita berfikir dahulu, adakah perkara ini adalah perkara yang bermanfaat bagi kita? Adakah perkara ini adalah perkara yang membawa kepada mungkar? Kalau bermanfaat pada kita, maka kita boleh untuk istilahnya mengatakannya dengan baik. Tapi kalau perkara yang boleh membawa kepada mungkar, boleh membawa kepada pergaduhan, kalau boleh kita tinggalkan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada pengajaran hadis kita boleh mengambil sifat-sifat seorang muslim, yaitu min sifatil muslim al-istihol bima'alil umur wal bu'ti anis safafif wa muhkiratis su'un. Jadi seorang muslim ini perlulah mengambil atau menyibukkan dengan perkara-perkara yang memang yang sangat mulia, yang membawa kepada manfaat, sama ada manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat, serta menjauhi perkara-perkara yang boleh membawa mudarat, sama ada mudarat di dunia ataupun membawa mudarat di akhirat. Jadi ini adalah antara pengajaran yang boleh kita ambil berkenaan hadis ke-12, yaitu melakukan kerja yang bermanfaat. Semoga apa yang telah kita jelaskan, kita kongsikan sebagai pengajaran hadis yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita amalkan, sehingga kita ini tidak mencampuri urusan orang lain, tetapi kita menyibukkan dengan tanggung jawab serta kewajiban kita, serta kita mengamalkan amalan yang bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.